Dan selamat pagi kepada Encik Muhammad Aikal Lazim dan semua ahli kumpulan saya. So pagi ni kita akan ada satu interview session bersama Encik Haikal, iaitu salah seorang ketua ataupun salah seorang ahli yang bertanggungjawab dalam menubuhkan syarikat ni, iaitu di Silver Laundry. Dan pagi ni kita akan tanya sedikit beberapa soalan kepada Tuan untuk kami teruskan tentang projek dalam subjek keusahawanan dan gelagat kami pada pagi ni. So sebelum saya teruskan, saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa bersama kami dalam proses temu duga ataupun interview pada kali ini. So terima kasih Encik Haikal. Ya, hello. Encik Haikal dengar suara ke? Dengar. Sebab kita kurang dengar ya. Fatih, kita kurang dengar suara. Dengar. Jelas. Okay. So untuk soalan yang pertama yang kami ingin ajukan kepada Encik Haikal, iaitu boleh ceritakan sikit tentang latar belakang dalam bidang pembelajaran, apa yang Encik Haikal belajar sebelum ni semua, dan dekat mana belajar semua dan dalam bidang apa. Okey, boleh. Okey, saya start dengan latar belakang dalam bidang pembelajaran saya dulu. Okey, saya bermula belajar di Kolej Mara Kuala Nerang, iaitu Kolej Mara Kuala Nerang di Kedah. Ambil kos Foundation in Science and Technology selama 1 tahun 3 bulan. Lepas itu saya telah dipilih untuk masuk ke unit KL MIAT, Malaysian Institute of Aviation Technology, untuk sambung belajar sarjana muda pada tahun 2014 hingga 2018. Dari situ saya ambil kos Mechanical Aviation, iaitu more to the mechanical parts. Selama 4 tahun juga sebelum saya teruskan dengan internship dekat area Lembah Kelang. Okey. Selamat pagi Cik. Yeah. So saya ada sedikit soalan. So yang pertama, apakah ada something yang trigger ataupun yang mencetuskan Encik Haikal untuk menceburi dalam bidang ataupun cuba kembangkan bisnes dalam bidang dobi? Ada something yang trigger secara besaran lah dekat Encik Haikal. Okay, pada mulanya saya tidak terfikir pun untuk melakukan bisnes dobi ni, sebab saya memang minat bisnes sejak daripada saya zaman sekolah lagi. So pada zaman sekolah itu saya memang buat bisnes kecil-kecilan. Start daripada situ, saya memang sangat minat bisnes. Saya boleh buat rekod data dalam Excel sendiri, cash flow, money in out. So pada tahun 2017 saya telah diberi peluang untuk mengambil alih dobi ini daripada share partner mak saya sendiri. So pada waktu itu saya masih lagi belajar di unit KL MIAT. So daripada situlah saya start untuk menceburi dalam bidang bisnes yang betul-betul kiranya yang macam betul-betul melakukan bisnes, iaitu dengan daftar SSM dan sebagainya. Saya mula mendaftar SSM pada 8 Mac 2017 bersama saya punya rakan partner. Pada waktu ini semua modal daripada mak saya sendiri, iaitu saya cuma uruskan saja. So kiranya apa yang memotivasikan diri saya ialah mak ayah saya sendiri.
Begitu. Okay. Okay. So selepas dah tercetusnya kira apa untuk kembangkan dalam bisnes ni, mesti saya rasa hampir kesemua orang ataupun entrepreneur ataupun usahawan di luar sana mesti ada seorang idola ataupun ikon yang dia pandang tinggi ataupun nak jadikan sebagai contoh. Saya nak tanya Encik Aika, ada sesiapa, tidak kisahlah kalau dari segi usahawan tempatan ke, sebagai idola kita nak tengok, Encik Aika tengok, tak kisahlah daripada tempatan ke ataupun international ataupun antarabangsa. Dari segi tempatan, saya rasa korang pun kenal kot apa tu, iaitu Managing Director Farmfresh. Dia sendiri bermula meniaga susu Farmfresh itu daripada tepi jalan dekat bazar, sehingga dia berjaya memiliki ladang ternakan sendiri, walaupun modal itu daripada orang lain, tapi dia still one of the Malaysian people yang manage daripada scratch untuk mengambil alih syarikat ini daripada kawan-kawan beliau. Saya mula mengenali beliau kehadiran beliau dalam industri ini merdeka 2 tahun lepas, kerana TV3 telah memainkan iaitu semangat perpaduan di antara 3 orang managing director ini, seorang Indian, China dan juga Melayu, macam mana diorang startup company Farmfresh itu sendiri. Baik, terima kasih. Okay, untuk proceed. Assalamualaikum Cik Aikal. Salam. Saya ada soalan yang seterusnya. Cik Aikal, saya nak tanyalah, untuk setiap individu, so diorang ada yang terfikir nak untuk start business. So macam mana bagi Encik Haikal, macam mana boleh tercetusnya dalam pemikiran Encik Haikal ni nak start business? Sama ada faktor ni daripada faktor family ke, dorongan family ke, ataupun Encik Haikal sendiri yang terfikir nak buat business ni? Kalau berdasarkan bisnes Dobi ini daripada family saya sendiri, sebab saya memang tak ada knowledge pasal Dobi, macam mana kita nak manage Dobi daripada scratch, macam mana kita nak cari orang, macam mana kita nak cari barang-barang untuk contoh macam raw material dia, sabun, plastik apa semua. So kalau tanyakan kepada saya macam mana saya menceburi bidang keusahawanan ini, saya boleh berikan jawapan berdasarkan saya punya diri sendiri, kerana macam saya cakap tadi, memang saya betul-betul minat dalam bidang bisnes ini. Even sekarang pun saya memang buat 2-3 bisnes selain daripada Dobi. Tapi kalau betul-betul dalam konteks disaster laundry ini, memang 100% daripada family saya. Oh, okay, baik. Okay, terima kasih. Alright. Okay, untuk soalan seterusnya, nak tanyalah, kalau dalam bisnes ni dah berapa lama dah? Kalau Run bisnes ni? Dalam bisnes Dobi ini start daripada Mac 2017 dan sampai sekarang almost lebih kurang 4 tahun. Oh, dalam 4 tahun lah. So selama 4 tahun ni nak tanyalah, apa yang goal ataupun tujuan Encik Aikal dalam perniagaan yang diceburi ni lah? Macam tujuan nak berjaya ke, nak jadi macam bos susu tu ke, yang Farmfresh tu? Boleh ceritakan sikit? Kalau goal dalam dalam perniagaan ini, of course lah kita nak one step higher from the others lah kiranya. Kita memang nak kalau boleh nak company kita tu makin lama makin berkembang, Kalau kita tidak melakukan margin yang tinggi, itu bukan kita boleh panggil bisnes lah. Sebab bisnes ni kita nak cari duit lebih.
So kalau memang goal saya sendiri ialah saya nak buka 2-3 cawangan yang lain lagi berdasarkan apa ilmu yang saya dapat daripada first Discover Laundry ini. Kalau tanyakan saya goal dalam perniagaan ini, of course kita nak gain lagi more experience, and also we want to open a new franchise for the laundry itself. Ada berapa cawangan Adobe tu, dan setiap cawangan tu dah ada aset, maksudnya aset macam berapa mesin, pekerja semua tu. Setakat hari ni dah ada lebih kurang 3 cawangan tetapi nama berlainan. Terus dalam setiap satu dobi tu memang ada seorang staff yang manage, tetapi kiranya macam managing director tu lain-lain lah. Tapi bila ada masalah semuanya memang kita orang akan backup each other lah. Untuk dari segi aset memang setiap dobi tu memang ada aset dia sendirilah. Tak adalah nak berkongsi dengan dobi yang lain. Termasuklah barang-barang raw material. So memang setakat yang pernah run selama 4 tahun ni, paling ramai dobi punya pekerja memang seorang lah. Macam tu. Paling ramai 3 orang. Tetapi masa tu tak tahu lagi macam mana untuk uruskan dobi. So memang ambil orang. So kiranya resources lagi banyak daripada profit. So end up kita kena kurangkan orang lah. Bukan pasal COVID lah, masa tu sebelum COVID lagi. So memang jumlah satu orang pekerja untuk satu dobi itu yang paling terbaik lah. Yang paling berfungsi pada tak efisien lah. Memang kalau 3 orang tu macam tak dapat fully utilize dia punya manpower, dia punya tenaga. Tu banyak macam membazir tenaga lah kiranya kalau terlalu ramai. Adakah kedudukan antara tiga dobi tu berdekatan ataupun berjauhan, berlainan daerah ke macam mana? Location 3 cawangan. Tiga tu pun duduk dalam kawasan yang sama. Tetapi berlainan jarak tu agak jauh lah jarak tu. Tapi di dalam kawasan yang sama, kawasan Shah Alam juga. Okay. Saya pass pada kawan saya pula lah untuk bertanyakan soalan yang diorang ada. Terima kasih. Okay, selamat pagi Encik Haikal. Selamat pagi. Saya Irfan. Okay, saya akan tanyakan soalan seterusnya berkaitan dengan risiko. Jadi seperti yang kita sedia maklum, setiap perniagaan lah, tak kira lah perniagaan yang kecil ke yang besar, pasti ada risikonya. Jadi kami ingin tahu lebih lanjut lah tentang risiko Encik tentang perniagaan laundry. Kalau boleh Encik Haikal terangkan sedikit tentang risiko sebelum, semasa dan selepas dalam melaksanakan perniagaan laundry ini. Kalau boleh ceritakan sikit lah tentang sebelum laksanakan perniagaan ini, Encik. Okay, kalau dari segi risiko ni sebelum kita melakukan satu startup company, of course kita perlu risau kita punya modal. Kalau kita betul-betul tidak tahu apa yang kita nak buat, silap-silap memang modal kita akan burn macam tu je. Dan juga itu sebelum bagi saya, firstly we need to be firm on what we are going to do with our entrepreneurship, because we need to really sacrifice, because dalam perniagaan ni ia satu komitmen untuk diri kita sendiri. Risiko sebelum ialah kita mestilah tahu apa yang kita nak buat supaya modal kita tidak burn macam tu je. Dan juga we need to know about our partnership behavior if kita nak buat partnership lah. If kita nak buat solo, it's okay lah. So parenting it's okay. Okay, bagi saya itu sebelum modal dan juga knowing your partnership. Dan semasa ialah
untuk kita set up kita punya tempat tu sendiri, kita mestilah liaise dengan PBT, iaitu macam kalau Shah Alam ni MBSA. So diorang boleh kacau kita punya startup, kita punya setup company bila-bila masa je. So kalau dia tengok kita buat renovate terlalu banyak ke, dia orang tengok kita dah running tetapi tak daftar SSM, kita punya signboard tak ada lesen, tu semua diorang memang kira untung dekat diorang akan beri saman je lah kiranya. Diorang memang tak kisah pun kita macam mana kan. Pada saya saman diorang tu agak tinggi, so kalau kita modal pun dah habis untuk run business, kita nak bayar saman lagi, lepas tu lesen kita kena tarik lagi. So macam satu risiko jugalah bagi saya. So itu semasa kita nak set up. So kalau semasa kita tengah jalankan perniagaan ini, bagi saya risiko yang paling utama ialah nak cari pekerja. Sebab pekerja ni yang paling terbaik bagi saya ialah pekerja warga negara asing lah. Sebab diorang ni tak kisah sangat. Kalau orang kita ni, diorang kisah sangat dalam macam nak buat kerja tu, macam memilih sikit lah buat kerja. So kalau orang-orang yang macam Indon ke apa, diorang memang straightforward je. Kita bagi A, dia buat A. Bagi Z, dia buat Z. So dia macam tak kisah sangat lah. So tapi orang kita ni memang boleh katakan kalau dia boleh tahan sebulan tu, insyaAllah boleh tahan lama lah. Biasanya saya dah banyak jumpa dah. Datang hari ni, esok tak datang dah. Macam tu lah. Dia punya ni. Encik Haikal telah ada mention tentang pekerja kan. Boleh kami tahu dia punya kelayakan untuk Encik Haikal ambil sebagai pekerja di sana lah, di laundry. Okey, kalau kelayakan ni macam kalau dari segi skill lah bagi saya yang paling penting dari segi skill. Sebab kita run business 2B, so mestilah pekerja tu kena tahu gosok. Yang paling penting gosok lah, sebab yang basuh ke buat dry cleaner tu boleh ajar. Tapi yang paling penting tu gosok lah, sebab customer dekat area Shah Alam ni pun boleh tahan cerewet jugalah. Kita nak double line lah apalah kan. Itulah. Untuk sebelum risiko tu, Encik Haikal ada mention tentang mencari modal. Jadi untuk Encik Haikal ni, perniagaan ini pada mulanya modal ni dapat dari secara loan ataupun secara daripada ahli keluarga ke atau macam mana? Kalau yang disable laundry tu betul daripada ahli keluarga sendiri, daripada ahli keluarga. Sebab semasa tu pun saya tak kerja lagi. So saya just manage berdasarkan modal parents saya sendiri. So kalau yang franchise yang ketiga itu sendiri, tu fully on my own lah. Satu lagi soalan. Adakah satu momen yang mana ada satu risiko ni boleh menjatuhkan semangat Encik Haikal untuk teruskan laundry perniagaan ni? Ada. Betul. Kalau boleh menjatuhkan semangat saya ialah pekerja lari lah. Nak run business sebab kita kerja lagi. Siapa nak buka Adobe? Kalau Adobe tutup, macam mana kita nak dapat cash? So nak cari pekerja lain tu memang agak mencabar lah. Cari pekerja lain. Okay, baiklah. Selesai part risiko, jadi saya pass untuk orang lain. Alright. Hai, nama saya Haji Fahmi. Saya ingin bertanya, ini adalah pertanyaan bersambung daripada sahabat saya. Okay. So dia tanya, sahabat saya tanya pasal risiko dalam perniagaan, tapi saya akan tanya pasal adakah risiko itu akan berubah apabila anda makin lama berada dalam bidang ini, sama ada risiko itu semakin meningkat, rendah ataupun masih sama saja? Okay, risiko ni bagi saya dia berubah melalui tahap kita gain experience dalam kita buat bisnes ni. So macam tadi saya cakap risiko utama modal. Modal ni kita boleh, bila kita dah buat satu franchise yang pertama tu, so kita tahu macam mana kita nak save duit daripada situ. So kalau risiko yang berkaitan dengan PBT macam MBSA tu, Majlis Pembedaran Tempatan, kalau daripada situ kita tahu macam mana kita nak buat
sebelum diorang datang run, diorang datang ambush. So kita dah prepare kita punya dokumen siap-siap. So lama-lama pun diorang pun dah tahu kita punya, diorang pun dah kenal kita. So diorang tak adalah nak saman kita ke apa. Dari segi pekerja, bila dah lama dalam bidang ni, kita tahu macam mana kita nak pilih pekerja tu. Even kalau seorang tu nak berhenti, sekarang ni macam dulu sampai berbulan untuk dapatkan pekerja. So sekarang ni dalam satu minggu tu dah dapat 2-3 orang pekerja lah untuk replace. Especially macam part time. So kita tahu macam mana nak, tengok gaya dia ni, gaya dia orang gosok ke, ni boleh buat kerja, tak boleh buat kerja. Kita tahu dah. So risiko ni bila lama tu boleh katakan boleh minimize lah. So maksudnya kata orang pengalaman dapat mematangkan itu adalah benar. Jadi soalan saya yang seterusnya adalah, apakah perancangan pada masa hadapan? Perancangan pada masa hadapan saya ialah saya ingin menggabungkan, mungkin kalau saya ingin macam buka satu cawangan yang betul-betul dah dalam satu dobi tu ada self laundry dan juga ada laundry yang ada staff. So kiranya mungkin perancangan saya sendiri ialah saya nak buat dalam satu dobi tu maybe depan tu memang saya letak 2-3 mesin untuk yang boleh orang basuh 24 jam. So bila diorang macam nak gosok ke apa, diorang boleh tinggalkan dalam any of box ke untuk staff datang keesokan harinya untuk gosok baju diorang. So macam untuk menggabungkan antara dobi self coin dan juga dobi yang klasik dobi ni. Wah, sangat inovatif. Soalan seterusnya adalah apakah purata sale dan keuntungan tuan pada setiap tahun dan apa target yang akan datang? Macam purata sales ni saya macam susah sikit lah nak cakap, tapi kalau di Seven Laundry ni dalam 20,000 boleh dapat satu bulan, 20,000 onwards. Wow, nilai yang sangat besar. Target yang ke depan ni mungkin lagi banyak lah. Orang cakap mesti target kita mesti lagi tak higher kan. Bagus. Okey. Saya akan pass kepada kawan saya. Okey, Encik Aikal. Saya ada satu soalan yang mungkin agak menarik sedikit. Okey, sepanjang Encik Aikal dalam bisnes dobi ni, company apa ataupun kira peluang ataupun company lah, kira sesiapa yang pelanggan yang akan hantar dobi, pelanggan apa yang paling besar? Maksudnya ada hospital ke ataupun ada yang diraja ke, contohnya yang hantar baju kepada Encik Aikal lah, yang Encik Aikal rasa agak besar, ataupun kira bila dapat baju ataupun ni daripada pelanggan tu, Encik Aikal rasa macam baju dia ni kena betul-betul lah, something macam tu lah. Okay. Kalau kat sini tu macam ke area sini ni memang mostly pelanggan memang yang high profile lah. So kiranya macam kalau berpakat datuk tu memang macam biasa lah. Cuma kita dapat tahu lah orang ni, contoh datuk ni, okay, kita dah pesan siap-siap. Macam even staff sendiri pun dah tahu lah baju dia ni kena macam mana, kena ikat berapa, dalam satu plastik tu kena ada berapa, seluar ni macam line dia belah mana. So dia staff sendiri pun dah tahu dah. So bila kita datang tengok kedai, cakap datuk ni hantar, okay dah, okay, make sure buat macam apa yang dia nak lah. Kalau tak nanti dia orang akan keep complaining lah kiranya. Selain daripada itu, kalau saya macam yang bagi saya macam betul-betul stable yang hantar ni continuously is the catering punya macam catering punya side lah. Macam every week memang ada catering yang akan hantar lah. So dia orang macam dah macam dah tender dengan kita lah kiranya. Dah buka tender dengan kita lah. Baik. So kira ada someone yang constant lah yang akan sentiasa hantar kepada Encik Aikal. Kira peluang yang agak besar ni lah. Terima kasih Encik. Alright.
Okay, Cik Aikal. Saya ada nak tanya beberapa soalan lagi. Okay, soalan saya adalah dalam perniagaan yang Cik Aikal dah jalan, apa cabaran atau pengalaman yang Cik Aikal tak dapat nak dilupakan? Maksudnya sama ada cabaran yang baik ataupun pengalaman yang tak teruk, macamnya contohnya macam komplain daripada klien ke atau apa-apalah cabaran yang tak dapat dilupakan. Kalau cabaran yang tak dapat dilupakan, saya ingat lagi masa tu baru lagi 2017 saya baru lagi run business ni. Lepas tu ada satu foreigner ni, dia hantar blazer dia. So kita orang check dia orang punya profile tu, dia dari orang management level dekat Selangor FA, football punya club. So bila dia hantar tu, kita pun tak tahu, masa tu baru sangat run. So dia complain dia punya blazer tu dry clean dia orang berbulu selepas hantar. So kita orang pun tak check sebelum hantar tu. So end up kita orang memang tak boleh buat apa. Dan kita orang refund lah almost 3,000 lah untuk dia punya refund tu. Dengan baru startup ni company, so tu macam agak ralat jugalah. Tapi tak apa, macam cakap masalah ni mematangkan orang cakap. Okay. So macam sekarang ni kita tahu kan musim COVID ni. Yep. So dalam bisnes Cik Aikal ni, adakah dia terjejas sangat ataupun tak terjejas masa COVID ni? Kalau masa PKP first tu agak terjejas. So bila dah boleh buka balik, sudah start PKPB sampai sekarang ni, macam tak adalah terjejas sangat. Tapi yang permanently terjejas sampai sekarang ialah waktu operasi lah. Biasanya sampai 9 malam. So sekarang ni pukul 6 ke pukul 7 kita dah tutup lah. Sebab malam agak sunyi lah, dah tak ada orang macam dulu lagi lah. Okay. Alright. So itu saja dari saya. So mungkin kawan-kawan lain ada yang ingin bertanya soalan? Nak tanya, kalau tadi cakap pasal risiko ada pernah saman NBSA kan, biasanya apa yang diorang paling cerewet? Contohnya macam papan tanda ke, parking ke, macam mana? Kalau macam kita buat bisnes ni, of course lah lesen untuk berbisnes lah. Sebab itu macam key dalam perniagaan lah. So of course lah kita nak buat bisnes, mesti kita kena bayar kat dia. Kalau tak, macam mana dia orang boleh rush orang yang jual air tepi jalan tu sebab dia orang tak ada lesen. Itu yang dia orang tengok yang tu je lah. Macam signboard ni apa, kita boleh counting lagi lah dengan dia orang ni. Signboard tak ada cahaya ke, signboard ada cahaya ke. Semua tu ada kadar bayaran yang berbeza. Lepas tu untuk soalan seterusnya, dari segi setakat ni kedai Alhamdulillah okey lah, tak adalah pernah kena macam pecah masuk ke? Setakat ni tak ada lagi lah sebab staff pun ada kat dalam kan. Memang staff tidur dekat dalam kedai. So kawan-kawan yang lain kalau ada soalan boleh tanya. Sebab kita dengan mood question. Okay. Encik Aikal, saya nak tahu Dobby ni buka 24 hours kan? Bukan. Yang ni yang ada staff, so kita orang buka daripada pukul 9 sampai 9 malam kalau dulu. So sekarang ni pukul 7. Okey, 9 pagi hingga 9 malam. Yep. Jadi boleh tak Encik Aikal terangkan sedikit lah tentang dia punya deskriptif aktiviti harian sebagai seorang pekerja untuk laundry Encik. Sebab mana tahu kan kita boleh wawarkan lagi untuk generasi muda, tahu boleh kerja dekat Encik Aikal lah. Sebab jarang anak muda Melayu membuka laundry. Jadi mana tahu kita boleh wawarkan lagi kepada budak-budak remaja Melayu lah especially. Jadi apakah aktiviti harian yang rutin harian yang biasa dijalankan oleh seorang pekerja di
laundry Encik Haikal? Okay, kalau rutin harian tu first dia macam bangun tu selepas dia dah prepare dia orang punya prepare diri dia orang. So firstly kita kena run sistem dululah, sistem untuk ambil order. So basically is switch on the komputer je. So lepas tu dia akan bersihkan lobby dulu, dia akan buka shutter depan. So kalau betul-betul ada backlog banyak baju yang orang nak ambil pada hari tu sendiri, so dia akan buka shutter tu lambat sikit sebab dia orang nak siapkan dulu dekat dalam macam baju-baju yang backlog tu yang orang nak ambil pada hari yang sama lah. So kalau rutin harian tu kiranya macam buka sistem, bersihkan lobby dan juga tunggu customer untuk datang je lah. Customer untuk datang tu in the meantime tu siapkan mana yang order yang macam customer nak ambil 2-3 hari lagi. Susunan dia tu pun memang kita pakai sistem FIFO lah, first in first out. Oh, kiranya laundry Encik Haikal ni bukan yang self laundry lah. Kita yang semua bukan lah. Jadi pekerjaan Encik ni lebih kepada ramainya lelaki atau perempuan? Oh, kita memang Dobi ni kita orang tak ada ambil lelaki. Memang kita orang perempuan je. Jadi untuk pekerja perempuan ada tak? Yelah, kita sedia maklum yang mana pekerja Encik Haikal pun akan tinggal di sana. Jadi ada tak pernah wujudnya kes-kes yang tidak baik lah, maksudnya ialah pekerja wanita kan dia punya tahap keselamatan tu agak tinggi, risiko dia sangat tinggi, mana tahu ada orang luar datang kacau ke, ada tak kes-kes yang seumpama macam tu? Setakat ni tak ada lagi lah setakat ni, sebab dia memang Dobi tu sendiri pun memang equip dengan grill apa semua, memang ada safety semua lah. Even ada juga yang dipasangkan dengan CCTV. Macam kes macam ni pun tak ada lagi kan, sebab maybe tak tahulah, maybe orang tak tahu ke apa kan. Even cash pun every night kita orang pergi ambil. Kita orang tak tinggal cash kat dalam kedai lah, kecuali kalau betul-betul kita orang tak ada dekat area sini lah. Berapa orang semua pekerja? 3 orang. 3 orang, semua tempatan lah? Semua tempatan. Okay, baiklah. Siapa lagi ada yang soalan? Bolehlah tuju. Okey Encik Haikal, saya ada satu soalan lagi. Minta maaf kalau banyak bertanya sebab saya agak curious ataupun sangat ingin tahulah sebab macam Cik Irfan cakap pun kita jarang nampak bidang Dobi ataupun bisnes Dobi ni sangat maju lah, sebab saya tengok bisnes Encik Haikal memang sangat kira meluas, kira boleh sampai ke orang kawasan insyaAllah. Okey, soalan saya sebabkan tadi pun ada soalan tentang di COVID ni pun ada cabaran ni juga, maksudnya macam mana kita nak marketing. So soalan saya pasal marketing Encik Haikal lah, macam mana Encik nak pasarkan Encik punya Dobi ataupun nak jual ada sabun yang tersendiri ke, contohnya melalui Shopee ataupun ada medium-medium lain yang lebih besar. Sebab kita pun kita nak tunjuk kepada warga tempatan yang lain untuk nak tahu bagaimana bisnes ni boleh perkembangan lebih maju, bisnes Dobi ni. Okey, kalau macam marketing saya memang pada mula-mula startup tu memang saya ada directly dengan indirectly marketing lah. So kalau directly ni macam saya ada buat flyers, saya buatlah dalam 1000 flyers, masuk dalam UiTM, letak dekat wiper. Ada juga upah yang runner untuk hantar dekat area kawasan-kawasan yang berdekatan je lah kalau flyers kan. So ada juga kita set up satu web page dekat Facebook, tapi yang tu macam tak aktif sangat lah. Saya tak aktif sangat lah, so saya more to macam engagement directly dengan customer. So kalau dari segi indirectly ni macam kita kena bagikan servis yang terbaik. So bila kita bagi servis yang terbaik, automatically marketing dia akan sampai kepada orang lain tau. So dia akan jadi buah mulut orang lain. So dia cakap, kau nak hantar, kau hantarlah kat kedai ni, dia ni okey apa semua. So that one is the indirectly lah. So I think
yang betul-betul work well is the indirectly marketing lah, sebab yang ikutkan flyers tu pun saya buat pun dalam 2017 tu sekali je saya buat. Lepas tu saya tak buat lah. So lebih kepada engagement ataupun ni lah dengan orang rapat, so nanti diorang akan lebih sebab baik, faham. Terima kasih Encik. Saya rasa itu salah satu cara yang lagi baik. Yep. Okey, seterusnya Encik Fairuz, saya rasa dia ada soalan. Okey, Cik Aikal. Okey, ni soalan daripada saya. Okey, manakah Cik Aikal ni seorang boleh dikatakan memang bos lah kan dalam syarikat ni. So, apa sifat dan personality yang Cik Haikal terapkan dalam diri untuk Cik Haikal terus berada dalam bisnes ni? Mungkin sifat-sifat Cik Haikal dah berpengalaman So, apa sifat yang Cik Haikal terapkan dalam diri Cik Haikal supaya bisnes Cik Haikal ni masih lagi relevan lah dalam penerimaan masyarakat? So kalau firstly nilai yang kita nak ada tu macam mana kita nak communicate dengan kita punya staff sendirilah. Sebab staff ni bagi saya dalam satu company ni kalau tak ada staff tak ada bos lah. Kalau tak ada staff tak adalah company tu. So bagi saya macam kalau betul-betul kita nak kita nak berjaya dalam bisnes ke, kita nak berjaya dalam sesuatu apa yang kita buat, kita kena cakap dengan kita punya orang bawahan in the proper way lah. So kita tak perlulah nak marah-marah dia. Even dia buat salah pun kita tak perlulah nak memang hukum dia ke apa, kecuali kalau dia buat salah yang betul-betul macam berat lah. Sebab bagi saya, sebab dia orang ni support kita. Dia orang ni yang buat kerja kat kita. Macam saya cakap tadi lah, kalau dia orang tak ada ni memang kedai pun tak nak buka. Kita nak dapat profit pun tak boleh. Sebab satu hari tu pun kalau kita tutup satu hari tu pun dah macam rugi banyak dah sebenarnya satu hari tu. So bagi saya macam nilai yang perlu kita ada, kita kena hargai staff kita lah sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih Encik Haikal. Alright. Okay, berbalik kepada soalan yang first tanya tadi, kan ada cakap pasal background education. So, currently Cik Haikal cakap tadi, Cik Haikal run Adobe sambil bekerja. So, sekarang bekerja kat mana? Sekarang saya bekerja dekat Proton. Oh, so dah lama lah kerja. So, lepas grad tu kerja ke Proton lah yang tu? Lepas grad tu saya pergi Toyota dulu, lepas tu saya pergi kilang MRO Aviation, lepas tu baru saya pergi ke Proton sampai sekarang. So macam mana kerja dalam masa sama boleh handle Adobe? Macam tak serabut ke? Memang agak kelam kabut jugalah sebenarnya. So macam daripada saya sendiri pun, macam family saya pun macam kalau saya tak nak buat pun dia memang akan support saya lah. Untuk macam nak pergi ambil baju customer ke, macam ada problem dekat kedai ke, machine ke apa. Kadang-kadang saya punya staff sendiri, saya punya family yang akan pergi tengok dulu lah. So saya macam petang lepas balik kerja baru boleh tengok. Faham. Jadi untuk Adobe ni macam waktu operasi dia hari-hari kan? Ke macam mana? Ada Adobe yang hari-hari, ada Adobe yang satu hari cuti dalam seminggu. Satu hari yang cuti seminggu. Kalau macam cuti-cuti yang penting, semua Cik Haikal bagi cuti kat staff ke? Ataupun cuti-cuti yang macam mak hijrah je ke, raya haji ke, baru bagi cuti? Cuti hari raya je kita bagi lama sikit. Macam cuti umum yang lain tu kita akan buka kedai half day lah. Half day juga. Ada ke macam kalau anda istilah ada staff tu macam last minute nak cuti, ada buat macam apa ni kita panggil, kalau macam dalam medical kita panggil orang locum itu orang macam berganti lah, part time. So kalau Cik Haikal ada juga style yang tu? Kita ada a few contact nama dengan part time lah. So kita kalau betul-betul staff tu urgent nak cuti, sebab staff kita orang ni memang tak ada cuti macam company-company lain. So memang dia orang memang akan kerja je. So sekali dia orang cuti memang akan cuti seminggu, 2 minggu. So in the meantime tu memang kita akan contact part time lah untuk bayar gaji harian.
So far ada je lah demand untuk orang part time. So far dulu susah lah, sekarang macam senang lah nak cari. Okay. So ada yang lain nak tanya soalan lagi ke? Okay. Ada lagi soalan Encik Haikal Yeah. tentang cara marketing bisnes. Sebab seperti kita sedia maklum, Dobi kan, Dobi ni dia keadaan, yelah semua kedai pun dalam keadaan statik kan, satu tempat macam tu je. Kalau ada cawangan, ada banyak cawangan lagi. Jadi kalau Encik Haikal, bagi Encik Haikal, apa kaedah cara untuk mempromosikan Dobi Encik Haikal? Sebab sekarang ni pun sudah banyak laundry wujud dekat satu tempat kan. Ada laundry yalah dengan self laundry-nya. Jadi macam mana Encik Haikal, apa kelainan Encik Haikal, apa kelainan Encik laundry Encik Haikal dan cara Encik Haikal promote untuk bisnes ni? So macam dulu cara saya promote tu, if amount yang diorang bayar tu lebih daripada RM50, so kita nak bagi 10% lah untuk pada diorang. So kalau macam tanya saya, personally saya kalau nak kalau cabaran untuk bersaing dengan self laundry ni macam tak banyak sangat lah, sebab self laundry ni dia macam clear picture tau. Memang orang yang tak ada masa, orang yang nak pakai baju cepat, tu memang diorang boleh go for self laundry lah. Sebab macam even student pun dia more to self laundry, sebab mungkin nak kata harga murah, tak adalah murah sangat kalau compare tu macam sama je sebenarnya, cuma masa tu diorang dapat minimiskan lagi. Tapi kalau in term of macam gosok ke baju tu, macam ada turun warna, macam ada yang stain yang degil ke, tu memang diorang akan cari yang Dobi yang ada staff lah kiranya untuk gosok baju diorang. Macam Dobi self laundry dia tak boleh buat dry clean, so ada certain baju dia tak boleh kena air, macam air dia tak boleh kena air, dia kena pakai minyak. So dia macam banyak lah. So macam orang yang betul-betul jaga baju, dia orang akan pilih Dobi yang ada staff lah. Okay. Daripada secara media sosial ada tak macam daripada melalui Instagram ke Facebook ke? Promote saya ada buat page dekat Facebook dan juga dekat Instagram. So Facebook tu di Self Laundry tu macam dah lama saya tak selalu update lah compare to Instagram. Nak sentuh sikit berkaitan dengan aktiviti harian. Jadi customer akan hantar pakaian tu pada, contohlah pada pagi, and then duration untuk siapkan pakaian customer tu bila? Sehari ke? Kalau macam cuci biasa, kalau dia hantar pagi, kalau betul-betul tak ada backlog ke apa, petang dah boleh ambil, siap lipat. Kalau dry clean diperlukan 2-3 hari. So kalau macam Toto pun 2-3 hari. So, macam kalau lansir ni almost 1 minggu lah lansir. So, kalau ni gosok tu, gosok pun boleh, kita ada buat option untuk gosok express. So, macam diorang boleh pilih lah, kalau diorang betul-betul nak urgent lah, boleh gosok express lah. Okay, satu lagi soalan. Encik sekarang ni Encik Haikal ada tak kontrak bersama dengan hotel ke? Maksudnya ada satu company yang kita uruskan dia punya macam hotel kan, dia punya cadar ke, ada tak? Setakat ni homestay. Kalau macam hotel tu more tu macam diorang punya dewan banquet lah. Kita ada buat basuh servis, kita memang ada, memang dia pun macam regular customer kita lah. So macam ada tender dengan diorang lah. Oh, tender. Okay. Yep. Okay, baiklah. Terima kasih. Siapa lagi? Okay, sebelum kita mengakhiri untuk interview session pada pagi ni, nak minta Encik Haikal bagilah apa ni yang panggil macam kata-kata semangat, motivation word ataupun nasihat kepada orang luar yang nak start a business
dalam usia yang muda, sebab biasanya orang yang start bisnes ni diorang start dalam usia kan, di mana diorang dah mempunyai banyak modal lah, ataupun diorang dah ada satu fix income. So apakah nasihat untuk student lah, dia punya skop. So benda ni banyak orang dah tanya saya impersonally. So apa yang saya nampak pun saya percaya macam usahawan-usahawan lain pun akan cakap benda yang sama, ialah the biggest failure of the person itself is not doing anything. So maksudnya macam kalau kita kalau kita sendiri, kalau orang asyik tanya, aku nak start buat ni, tapi diorang tak start pun buat. Itulah masalah diorang. Sebab diorang terlalu takut sampai diorang tak boleh nak start run. So sebab itulah orang cakap kita tak cuba, kita tak tahu. So kalau kita jatuh pun, apa masalahnya kalau kita jatuh pun, sebab kita memang, itu pun pengalaman juga. So kita contoh tengok Khairul Aming. Sebelum ni pun dia ada buat bisnes lain, dia jatuh. So end up dia bangkit balik untuk buat dia punya sambal tu dah cecah juta dah. So bagi saya benda yang paling penting sekali, kita buat dulu. Jadi tak jadi kita kira belakang. Kita tengok balik. Tapi bila saya cakap macam tu, janganlah macam kita buat ni sambil lewa. So kita kena ada orang yang, kita kena ada mentor, kita kena tengok siapa yang mentor kita tu, macam mana dia run business. Tu semua penting lah kini. Tapi apa yang boleh saya bagi nasihat ialah jangan terlalu takut untuk memulakan sesuatu, sebab benda tu dia akan makan diri kita balik. Okay, faham. So saya rasa untuk interview session pada pagi ni telah tamat. So sebelum kita habiskan interview session, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Haikal sebab sudi meluangkan masa bersama kami. Dan sebelum mengakhiri interview session pada pagi ni, saya rasa kita nak ambil screenshot lah untuk kita punya session pada pagi ni ya. So boleh So boleh semua kat kamera senyum kan semua kan. Jik dah screenshot je bagi tu Okay, 1, 2, 3. Sekejap sekali. 1, 2, 3. Okay, settle. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk interview session pada pagi ini. So terima kasih dan Assalamualaikum, selamat puasa. Okay, terima kasih Cik Haikal. Terima kasih yang diberikan.